Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di atas Bukit Melaka. Dulu dikenali sebagai Bukit Saint Paul. Hari ini kita akan lihat buku dari Melaka ke Kota Batu. Dari Melaka ke Kota Batu. Buku perang mengenai Melaka dan Portugis 1511. Ditulis oleh Raffi Rahmat. Buku ni diterbitkan pada tahun 2020. Diterbitkan sendiri oleh penerbit penulisnya Raffi Rahmat. So kita panggil buku ni Suara Terbit. Jadi beliau saya admire dari segi banyak penulisan dia, banyak mengkaji. Walaupun bukan saya katakan bahawa dia sebagai seorang ahli akademik ataupun seorang pakar sejarah, tapi bagi hasil-hasil pengkajian beliau, perbincangan beliau adalah merupakan satu perkara yang banyak membantu kita untuk memahami sejarah. Baik, okey, kita terus pergi kepada buku ini. Buku ini dapat 327 muka surat, buku yang kelima tak silap saya. Buku pertama beliau iaitu Badar, kisah perang di Mesir sana. Dari Operasi Badar mencalar keangkuhan Yahudi yang saya pernah review sebelum ni. Daripada start buku tu saya mula mengikuti karya-karya beliau yang mana banyak mengulas tentang fakta dan banyak menyingkir mitos-mitos dan juga romantisme dalam hasil-hasil karya, sama ada daripada pihak kita ataupun daripada pihak yang bertentangan. Buku ni adalah merupakan hasil menunjukkan kematangan beliau dalam menulis perkara-perkara mengenai sejarah. Since that masa kita pandemik dulu, kita punya banyak masa untuk membaca, banyak masa untuk menulis. Banyak buku-buku bentuk sejarah macam ni dikeluarkan. Jadi saya untuk buku ni saya appreciate dengan kajian beliau. Antara perkara yang menarik dalam fakta selalu dibincangkan dalam kejatuhan Melaka ini adalah mengenai bagaimana kerajaan Melaka pada masa itu bukanlah hanya berlawan menggunakan lembing, keris, pedang ataupun panah sahaja. Bahkan diberitakan bahawa pihak kerajaan Melaka pada masa tumbang dalam tahun 1511 itu mempunyai persenjataan yang tidak kurang hebat berbanding dengan Portugis. 1511 Portugis, kemudian Belanda, kemudian Inggeris, Jepun apa semua. Okey, ikut kalau tengok muka surat 121 dia ada menceritakan 121 ini adalah merupakan rujukan yang dibuat oleh penulis, menyatakan bahawa Portugis merampas 3,000 pucuk meriam, yang mana 2,000 adalah dibuat daripada gangsa. Meriam tersebut adalah dari pelbagai saiz, dari rentaka, cekbang, kekbang, saya tak tahu nama dia betul, lela dan meriam sederhana. Portugis mengakui meriam-meriam ini berkualiti seperti meriam-meriam buatan Jerman. 1511 orang Melayu dah pakai meriam bro. Sayangnya kebanyakan adalah meriam-meriam yang bersaiz kecil. Portugis juga merampas 5,000 laras senjata api jenis arkebus ataupun musket. Okey tuan-tuan, mungkin sebelum ni sejarah kalau kita belajar dekat sekolah mungkin setakat cerita peristiwa peperangan, namun fakta-fakta yang kemudian yang baru kita dapat, wa imma daripada fakta kisah-kisah Sultan Datuk Salitin, hikayat yang datang daripada pihak kita, pihak Melaka, banyak ada menceritakan, tetapi sebenarnya fakta-fakta ini turut terdapat dalam catatan-catatan daripada pihak asing. Contohnya catatan daripada pihak Portugis sendiri, catatan daripada pihak Belanda yang mana jarang diketengahkan. Tapi dalam buku ni alhamdulillah saya telah jumpa banyak catatan-catatan yang telah diutarakan oleh penulis. Kalau ikut dia punya bibliografi dia ada sampai 64 rujukan, sama ada rujukan luar ataupun rujukan dalam, yang mana bagi saya ia sangat-sangat banyak membantu untuk kita memahami bagaimana keadaan pada masa tersebut.
Okey, fakta kita ada senjata, kita ada meriam, kita ada kapal mendam berahi, kita punya kekuatan angkatan tentera laut yang menjaga Selat Melaka. Tetapi macam mana boleh jatuh, ya? Sayangnya cerita kejatuhan ini bukan sekali, bahkan 2 kali. Yang pertama 1511 di Kota Melaka sendiri ni, atas ni ini Bukit Melaka yang saya cakap ni. Peristiwa itu berlaku di sini. Dan kali keduanya adalah 1587 di Kota Batu. Ini bukan Kota Batu dekat Filipina, ini Kota Batu di Johor Lama. Johor Lama, kalau tuan-tuan pergi Johor, dia ada satu bandar Johor Lama. Dan sayangnya kejatuhan kali kedua Melayu di Kota Batu, sebab orang Melaka dia lari kan, bila dia dah kalah mereka membina satu kerajaan lain. Dan kekalahan di Kota Batu juga menyaksikan bahawa terdapat banyak senjata-senjata moden, senjata laras api, meriam turut dirampas pada tempat yang sama, di tempat yang Kota Batu itu. Maknanya Melayu dia tak koman pada masa itu. Tapi kenapa masih kalah? Jadi terdapat banyak faktor yang dinyatakan dalam buku ini. Kalau kita tengok dia punya susunan pun, dia punya dia punya indeks ya, indeks dia ada dipecahkan satu-satu, menceritakan tentang situasi Portugis, pengalaman Portugis, bagaimana sebelum datang Melaka dia pernah berperang dulu dekat sama-sama orang-orang Eropah. Dia pernah berperang bersama di Goa. Di Portugis sebelum datang ke Melaka dia dah tawan Goa, dah lawan India. Dan pengalaman-pengalaman itu dibawakan ke sini. Okey, kita mungkin pernah dengar teori Sikitol, iaitu mereka yang tali barut yang menyebabkan kelemahan dalam kerajaan Melaka. Tapi tidak, itu mungkin itu yang kita tahu. Tapi ada faktor-faktor lain yang kita tak tahu. Yang itulah yang kita nak tahu sekarang. Okey, selain daripada senjata-senjata yang telah dirampas, kenapa kita punya itu fakta 3,000, ada saya jumpa fakta 1,000. Kalau 1,000 kita ada meriam, kenapa kita masih kalah kepada Portugis yang datang beratus-ratus kilometer, beribu-ribu batu datang, tapi kita kalah. Okey, di sini kalau kita baca buku ni betul-betul, kita akan lihat, kita dapat pelajari untuk masa akan datang bahawa untuk mempunyai senjata, mempunyai teknologi sebenarnya tidak cukup. Kita perlukan kepada maintenance, kita perlukan kepada kepakaran. Kita perlukan semua tu untuk kesinambungan. Bukan sekadar memiliki, tapi kita juga mempunyai kemahiran. Antara punca kekalahan kalau ikut daripada buku inilah, dia ada hipotesis dia sendiri, menyatakan bahawa apa yang berlaku adalah kepakaran itu. Kekurangan dari segi kepakaran, kekurangan dari segi maintenance, kekurangan dari segi peluru. Ya, kita dapat bantuan daripada taktikal daripada pihak Turki, kerajaan Turki. Kita juga ada memiliki semua-semua perkara tu, tapi sayangnya dua benda tu, itu yang patut kita belajar daripada sejarah, bahawa ada benda titik-titik lemah yang perlu kita atasi. Okey, kerajaan mempunyai aset yang banyak. Kita punya aset tak kurang lemah daripada tak lemah daripada orang lain. Tapi macam mana kita nak jaga supaya aset-aset tersebut menjadi satu yang bermanfaat bila masa kita hendak gunakan. Semua buku ni sebenarnya ia memberi satu pengajaran yang besar pada kita, bahawa memiliki bukanlah segala-galanya, tapi kita kena perlukan kepada penyelenggaraan, kita perlukan kepada kemahiran. Okey, tuan-tuan, kemudian dalam ni lagi diterangkan mengenai kelebihan yang ada pada pihak Portugis. Kerana pihak Portugis pada masa itu ada menggunakan sistem peperangan yang dibawa daripada Eropah yang dipanggil atau taktik Pike Square. Ini menarik sebenarnya, saya tak pernah jumpa lagi fakta ni dalam buku lain. Dia kata Pike ni, nanti saya akan tunjukkan gambar dia. Pike ini adalah berupa satu lembing panjang yang dibuat mulai formasi. Kalau kita tengok dalam perang Rom, dia ada formasi 4 segi, formasi 3 segi. Jadi itu yang dibawa oleh pihak Portugis dan digunakan di sini. Pike adalah tombak sepanjang 20 hingga 25 kaki dengan anggaran berat sehingga 6 kilo. Dia akan membentuk satu kubu pertahanan yang mana boleh menangki serangan daripada pihak tentera bergajah, contohnya tentera yang datang berjalan kaki, sebab susah nak sampai kepada dia. Tuan-tuan mungkin boleh dapat gambaran selepas melihat gambar apa yang ada. Dan buku ini tuan-tuan juga dia ada gambar tapi tak color.
Next time kalau kata ada penerbitan semula, boleh bagi gambar color. Sebab dari yang saya dapat ni pun buku dia adalah hardcover. Hardcover dah cantik, dah molek dah. Mungkin boleh advancekan lagi dia punya gambar ni. Menarik buku ni, baca untuk kita tahu selebihnya daripada apa yang kita telah disediakan oleh Kementerian Pelajaran dalam buku-buku sejarah yang ada sekarang. Kita belajar dengan lebih jauh agar kita jadi satu umat ataupun satu bangsa yang belajar daripada sejarah atau disebut sebagai lesson learn. Jadi dapatkan buku ni dari Melaka ke Kota Batu oleh Perang Melaka Portugis 1511 untuk faedah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar semua yang ada ni kita dapat kekalkan dan panjangkan sampai satu masa nanti, insya-Allah. Assalamualaikum.